Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua tuan-tuan yang hadir dalam kuliah kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana Allah beri kepada kita kesempatan untuk melanjutkan bicara, memahami ayat-ayat yang mulia. Dan tiada ayat yang lebih mulia daripada Al-Quran, tuan. Tiada kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah. Maka pada malam ni kita masuk pada ayat yang ke-104 di surah Nisa. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, cuba buka jilid yang kedua, muka surat ke-540, tuan-tuan. Jadi tolong buka jilid yang kedua, muka surat 540, ayat ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, iaitu musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, lihat pada muka surat ke-542. Ibnu Abbas berkata, salat memiliki waktu seperti halnya waktu haji. Ini ayat yang lalu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhubungan di antara salat dengan peringatan kepada kaum muslimin supaya jangan menjadi lemah, jangan merasa lemah, jangan rasa diri inferiority complex, tuan-tuan. Abdul Razak mengatakan bahawa Ibn Mas'ud berkata, sungguhnya salat memiliki waktu seperti haji. Sedangkan firman Allah, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Ini makna jangan kamu merasa lemah dalam mencari musuh-musuh kamu, tapi sungguh-sungguhlah perangi mereka dan tunggu mereka di setiap pelusuk. Fa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu menderitanya. Sebagaimana kamu terkena luka dan kematian, begitu juga dengan mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT menerusi surah Ali Imran ayat 140, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu. Jika kamu mendapat luka, maka semuanya kaum kafir pun mendapat luka yang serupa. Ayat ini, kata setengah para ahli tafsir, ia turun berikutan dengan umat Islam merasa lemah, merasa kecundang, merasa apa yang kita nak sebutkan. Mereka merasa sedih, rasa sesal, penyesalan yang amat sangat ketika mereka tewas dalam perang Uhud. Jadi ayat ini mengingatkan mereka beza di antara syaitan. Syaitan ni berarti tak ada keserupaan, tak ada persamaan langsung di antara muslimin dan juga kafirin. Kerana orang kafirin, mereka mencari dunia adalah semata-mata untuk enjoy, untuk menunjuk-nunjuk pada orang, untuk berbangga-bangga, untuk mengikut syahwat, untuk mengumpul kereta mewah, rumah dan sebagainya. Kerana zalika mablaghuhum minal ilm, kata Allah SWT, itulah setakat yang mereka ketahui. Mereka hanya mencari kehidupan setakat itu sahaja. Ilmu mereka terbatas di dunia sahaja. Pencapaian mereka, bagi mereka kena buat yang terbaik kerana tiada lagi selepas kematian. Sedangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Islam mengajar kita bukan begitu kehidupan. Kehidupan merupakan satu keperluan. Mencari kehidupan satu keperluan, tapi bukanlah satu tujuan. Kita kena bezakan, ya. Sebab itu Allah menyatakan lagi, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Ibn Katsir dan tafsirnya, tuan-tuan rujuk pada muka surat 542, perenggan yang ketiga. Sedangkan kamu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kamu dan mereka sama sahaja dalam apa yang menimpa kamu, antaranya dengan luka, cacat, tetapi kamu punya harapan meraih pahala, pertolongan dan dukungan daripada Allah. Sedangkan mereka tidak memiliki itu semua. Ia sebagaimana dijanjikan bagi kamu dalam kitabnya melalui lisan nabinya, iaitu janji yang benar dan berita yang jujur, sedangkan mereka tidak mengharap apapun. Maka kamu lebih utama dengan jihad daripada mereka dan lebih bersemangat dibandingkan mereka dalam menegakkan kalimah Allah serta meninggikannya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Jadi Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana apa yang ditentukan, diputuskan, dilaksanakan dan dijalankannya berupa hukum-hukum alam dan syariatnya. Dia maha terpuji dalam semua keadaan yang telah ditetapkan. Ayat ini mengingatkan kita kepada umat Islam perlu sedar perbezaan di antara mereka dengan orang-orang kafir. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan sekalian, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang dianjurkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Islam memiliki pengalaman 1400 tahun merawat masalah umat manusia sebenarnya. So terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan kurma ajwa. Mudah-mudahan tuan-tuan yang masih lagi belum mengetahui kelebihan kurma ajwa ni, seperti disabdakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, kurma ajwa ni siapa yang memakannya pada waktu pagi 7 biji selamat daripada sihir dan juga racun, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menggunakan kurma ajwa ni sebagai satu santapan jasmani kita, selamatlah setiap kita daripada musibah, penyakit, wabak dan sebagainya yang berlaku sekarang, insya-Allah, sebagai satu usaha tuan ya. Dan bagi tuan yang berminat untuk dapatkan Habatus Sauda, kita ada produk Birkah, boleh dapatkan daripada Zahzan Travel. Ya, mudah-mudahan ada manfaat pada perubatan Rasulullah SAW, Tibun Nabawi yang baginda lakukan ini. Para sahabat dahulu ketika mereka cedera dalam peperangan sebagai contohnya, Nabi menyarankan mereka untuk menggunakan Habatus Sauda. Kami telah jadikan dia untuk kapsul, mudah untuk dimakan. Bagi tuan-tuan yang belum pernah tengok, saya tunjuk kepada tuan-tuan ni. Ni nampak ni adalah Birkah Habatus Sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kunyah tuan-tuan atau boleh telan saja. Bismillah. Ini adalah cara kita menghadapi wabak dan juga penyakit yang berlaku sekarang. Mudah-mudahan dengan keyakinan kepada teknik amalan Rasulullah SAW membantu kita untuk menghadapi situasi yang sukar ni tuan-tuan ya. Baik, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kepentingan kembali kepada Allah, dan Islam punya pengalaman merawat isu kemanusiaan ini tuan-tuan lebih daripada 1400 tahun. Ia bukan satu tempoh yang pendek, semuanya direkodkan. Bahkan tak keterlaluan untuk dikatakan bahawa tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau kata Ibn Khaldun dalam buku beliau bertajuk Al-Muqaddimah, Ibn Khaldun menjelaskan bahawa begitu pentingnya untuk kita mendidik anak-anak kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentafsir Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, kerana semua tokoh-tokoh besar daripada zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, mereka merujuk kepada Al-Quran, menghafaz Quran, mentadabbur ayatnya siang dan malam. Jadi bila kalbu anak-anak itu, hati mereka telah pun diisi dengan perkara yang mantapkan keimanan dan akidahnya berkat Al-Quran, juga teks-teks hadis Nabi SAW yang dituangkan dalam jiwa mereka sejak daripada kecil, kata Ibn Khaldun dalam buku beliau Al-Muqaddimah. Jadi itulah satu landasan yang penting untuk memperkembangkan potensi, bakat dan kecintaan, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai berbagai kuasa untuk memperbaiki kehidupannya. Maka tak adalah jadi macam si kafir apabila kecundang dalam satu perkara mereka membunuh diri contohnya tuan-tuan. Dan fenomena membunuh diri yang berlaku pada sebahagian umat Islam pada hari ini antara lain adalah disebabkan kegersangan ilmu akidah dan juga tidak dibaca Al-Quran dalam diri mereka tuan-tuan. Begitu juga dikatakan oleh Ibn Sina dalam kitab beliau bertajuk Siasatul Rajul, menceritakan bahawa siasat dalam bab siasatul rajul wa ma'a waladihi, bagaimana cara seorang bapa mendidik anaknya. Bila anak-anak telah siap untuk memahami pelajaran, maka hendaklah dimulakan dengan menuang ayat Quran ke dalam jiwanya. Mengenali Quran itu, memahaminya, menghafaznya akan membangunkan satu potensi yang luar biasa, kata Ibn Sina, seorang ahli perubatan Islam yang terkemuka tuan-tuan. Jadi itulah di antara tanggungjawab kita untuk membangunkan dalam diri anak-anak kita rasa bertuhan, semangat bahawa mereka memiliki tempat pengaduan, tempat peminta, tempat merayu, tempat mengadu, bukan seperti orang-orang kafir yang bila mengalami situasi-situasi yang sukar mereka akan bunuh diri tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu sebab dalam satu kajian yang ditulis oleh seorang profesor yang bernama Dr. Muna Abdul Qadir Alhamd tentang takamul al-fikri al-usari fi ru'ya al-islamiyah, bagaimana cara membangunkan satu silibus yang berpandu kepada Al-Quran untuk membangunkan jiwa tauhid, akidah dalam diri anak-anak ni tuan-tuan. Ini saya nak kongsi tuan-tuan daripada sebuah buku menarik bertajuk Al-Usra Al-Muslimah fi Zilli Taghayyuratil Mu'asirah.
bagaimana membangunkan keluarga muslimah dalam naungan taghyuran muasirah, dalam cabaran-cabaran semasa yang kita hadapi pada hari ini. Saya kongsi dengan tuan-tuan ni, daurul walidain fi taf'il takamul al-fikri al-usari fi ru'ya al-islamiyah. Cara untuk kita membangunkan jiwa akidah, jiwa perhambaan kepada Allah dalam diri manusia ini, supaya bila mereka mengalami satu kekalahan, tewas, mereka tidak putus harap daripada Allah SWT. Innahu la ya'su min illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya hanya orang yang kafir saja yang akan putus asa daripada rahmat Allah SWT. Kerana kalau kita perhatikan tuan-tuan boleh Allah sekalian, seperti yang telah nyatakan tadi, bagaimana pentingnya untuk setiap anak itu diingatkan, dituangkan dalam jiwanya akidah yang benar itu, dibangunkan, disuburkan masa ke semasa, supaya dia mengerti apa saja musibah yang berlaku dalam hidupnya itu ketentuan Allah, ada kebaikan padanya. Jadi antara prinsip pertama dalam pendidikan dengan anak-anak ni tuan-tuan, satu benda yang kita kena lakukan dalam kehidupan tuan-tuan ya. Saya dan tuan-tuan bertanggungjawab di depan Allah untuk melakukan teknik strategi yang telah pun dikaji oleh para cendekiawan Islam ini. Nombor satu dikatakan atas syiar al-infitahiyah at-tawassuliyah fa fi zilli sawratil ma'lumati wal ittisalat bata min ad-daruri wa'yul aba ila mumarasati at-tansyiah al-infitahiyah at-tawassuliyah ma'a tatawuratil alam al-muhit. Kalau kita lihat pada ini, keadaan dah berbeza daripada dulu. Kerana ledakan maklumat yang kita alami, anak-anak terdedah kepada macam-macam perkara. Maka kita kena ada infitah. Kita kena berbincang, kena ada sifat keterbukaan. Kena broadenkan kita punya paradigma kita, supaya boleh berbincang dengan anak-anak dalam satu suasana iklim yang menunjukkan kita ni bapa, ibu yang prihatin pada anak-anak. Kita tak boleh lagi mengamalkan kaedah kuku besi macam pendidikan ayah ibu kita satu masa dahulu tuan-tuan ya. Kalau kita perhatikan, galakan ini disebut oleh Allah SWT, contohnya surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum minallahi alimun khabir. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, kami jadikan kamu ini berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah untuk kamu kenal mengenai lain. Ini namanya infitahiyah. Jadi dalam kehidupan pada ini, tolong amalkan sifat keterbukaan dengan anak-anak untuk bincang. Andai ada perkara yang kita tidak faham, ditanya oleh mereka kepada kita, kita hendaklah terbuka dan mengatakan kepadanya, ayah tak faham nak, dan isu ni bagi ayah peluang sikit untuk bertanya kepada orang yang lebih arif. Ni ada orang beza-beza pendapat ni, ucapkan macam mana kita nak ucapkan Merry Christmas kepada orang bukan Islam, contoh anak kita bertanya. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, kita kena updatekan maklumat kita, kena tahu perkembangan semasa. Kerana Islam ini mempunyai rujukan yang lengkap seperti yang telah saya nyatakan tadi. Segalanya direkodkan lebih 1400 tahun dengan karya karangan para ulama yang berbagai-bagai. Jadi kalau kita lihat perkara kedua yang ditekankan dalam pendidikan anak-anak ni, kata Dr. Muna Abdul Qadir Alhamd dalam kajian beliau ni tuan-tuan, dalam jurnal yang beliau publish ini, yang kedua, bila kita nak mengingatkan anak-anak rasa bertuhan, rasa perhambaan, bahawa kita ni mempunyai tempat pengaduan, tempat pergantungan Allahus Samad, itu hendaklah tansyiah al-istiqlaliyah allati yas'a al-aba min khilaliha ila takwin syakhs ya'tamid ala nafsihi fil fikri wal amal wal qawl wa yatashil mujtama' wa yash'ur bi mas'uliyatihi nahwahu wa bi huquqihi alaihi. Kita kena jadikan anak-anak kita ni independent tuan-tuan. Independen yang dimaksudkan adalah kita melatih mereka ni untuk jadi orang yang berkeyakinan tinggi kepada diri masing-masing. Itu sebab kalau kita lihat dalam kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah anak-anak sahabat, bila cucu Nabi yang tercinta itu Al-Hasan bertumbuk dengan cucu angkat Nabi bernama Usama bin Zaid bin Harithah, mereka bergaduh, maka Nabi biarkan untuk membangunkan dalam diri mereka ni satu sifat keterbukaan, satu sifat keyakinan diri, satu sifat independen. Tak adalah dependen tuan-tuan, sampai Nabi menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk mengelap mulut Usama yang luka, yang berdarah, ditumbuk oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa ardahuma sebagai contoh. Bila Aisyah radhiyallahu anha tidak mahu mengelapnya, maka Nabi pun datang mengelapnya. Nabi bersabda, hazamini wa ana minhu, ini anak daripada darah daging aku pun adalah darah dagingnya.
Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang penting untuk kita bangunkan pada anak-anak. Dan jangan jadi seperti dalam hadis, la takunu imma'atan taqulun in ahsana an-nasu ahsana wa in asa'u asa'na walakin wati'u anfusakum watinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Dalam satu hadis sahih riwayat Tirmizi, bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah kita ni jadi macam lalang. Didik anak kita ni supaya jangan jadi lalang. Mesti ada prinsip dalam hidup, mesti ada sifat independent, mesti ada keyakinan diri, as-siqah bin nafsi. Jangan ikut-ikut orang. Kenapa ambil aliran sains ni? Tengok semua ambil aliran sains. Kenapa ambil AI ni? Semua ambil AI. Maka nampaknya anak kita tak ada prinsip, tak kerti buat keputusan. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, sebenarnya apa bidang sekalipun dia masuk asalkan dia minat, dia akan berjaya insya-Allah. Jadi perkara ketiga yang saya nak kaitkan dengan sikap orang beriman ini yang perlu dibangunkan sejak kecil dalam kajian Dr. Munah Abdul Qadir Alhamd ini, bahawa kita kena at-tansyi'al hiwar idh يعد الحوار أسلوبا من أساليب التربية والتعليم الفعال الذي يؤدي إلى الإقناع الفكري وعدم ترديد المعلومات ترديدا أعمى دون فهم لمضمونها. Kita hendaklah bangunkan diri anak-anak ni rasa perhambaan kepada Allah, keyakinan padanya atas prinsip soal jawab. Itu sebab kita telah bincangkan dalam surah Al-Isra yang lalu, bila datang seorang pemuda kepada Nabi kita SAW dan bertanya di khalayak ramai, wahai Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. I'zan li bizina. Allah kejinya kata-kata ni tuan-tuan. Tapi Nabi melayan orang yang dipandang oleh sebahagian pada para sahabat macam Umar Khattab radhiyallahu anhu, minta untuk dipenggal kepalanya, menandakan dia munafik. Takkanlah pergi tanya soalan macam tu depan orang ramai, depan Nabi SAW. Amat mengaibkan. Tapi Nabi SAW telah pun menenangkan para sahabat, dan Nabi SAW telah pun memanggil pemuda ini dan berkata kepadanya, Nabi suruh duduk dengannya, udnu, mai duduk dengan aku, dekat dengan lutut, dengan bertemu dengan lutut. Saya telah bincangkan hadis ini dengan tuan-tuan dalam surah Isra yang lalu, wala taqrabu zina. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya, fatuhibbuhu li ummik, kau suka tak kalau zina itu, penzina itu berzina dengan mak kau? Tidak wahai Rasulullah. Ja'alani Allahu fida'ak. Ya Allah, wahai Rasulullah, tidak ada siapa pun yang suka benda itu dilakukan kepada ibunya. Kemudian Nabi bertanya lagi, afatuhibbuhu li ibnatik, kau dah kahwin ke? Kau ada anak perempuan tak? Apakah kau suka kalau ada orang berzina dengan anak perempuanmu? Maka dia kata, la wallah ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidak wala nasu yuhibbunahu li banatihim. Tentulah manusia tak suka perkara itu dilakukan kepada anak-anak perempuan mereka, wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, afatuhibbu li ukhtik, kamu suka tak kalau zina itu berlaku dengan perempuan yang merupakan kakakmu, adik perempuanmu? Dia kata, tidak wahai Rasulullah, wala nas yuhibbunahu li akhawatihim, tak ada seorang pun yang suka benda itu berlaku kepada anak-anak, kepada adik-beradik perempuan mereka. Kemudian Nabi tanya lagi, afatuhibbu li amatik, kamu suka tak zina itu berlaku kepada makcik engkau? Makcik bahasa Arab ni kalau suruh ammatun ni makcik sebelah ayah. Maka kata, tidak wahai Rasulullah. Nabi tanya lagi, afatuhibbu li khalatik, kamu suka tak zina tu berlaku kepada makcik engkau sebelah ibu pula? Bahasa Arab ni kaya tuan ya. Kalau makcik sebelah ayah dipanggil ammatun, kalau makcik sebelah ibu dipanggil khalatun, kalau pakcik sebelah ayah dipanggil ammun, kalau pakcik sebelah ibu dipanggil khalun. Dia kata, tidak wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun berkata, kalau begitu kau berhentilah berzina, kerana tidak ada mana-mana perempuan di muka bumi pun melainkan yang merupakan sama ada anak perempuan orang, saudara perempuan seseorang, makcik seseorang, lelaki ke sebelah perempuan ke, ataupun ibu seorang, ataupun isteri orang. Sanggupkah kau melakukan perkara tersebut pada isteri orang? Maka Nabi SAW telah pun mendoakan untuknya, Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ni doa kita telah belajar beberapa waktu sebelum ni kan tuan? Ingat lagi tak? Tak ingat lah tu. Ingat ke? Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Hassin, ha, sad, nun. Kalau perempuan kita doakan, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Kan? Kita yang lelaki, ayah baca kepada anak jantannya, anak lakinya. Yang perempuan baca pada anak betinanya, anak perempuannya. Letak tangan kita kat dadanya dan amalkan doa ni tuan-tuan ni. Allahumma ghfir dhanbahu
wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ini doa Nabi kita SAW. Kata Abu Umamah yang meriwayatkan hadis ini dalam Musnad Ahmad, selepas Nabi wafat 40 tahun aku sempat hidup. Abu Umamah ni antara sahabat Nabi yang muda di kalangan anak-anak. Aku berjumpa dengan lelaki yang didoakan Nabi ni, orang muda juga. 40 tahun lepas Nabi wafat, aku tak pernah pun mendengar azan berkumandang, melainkan dia dah betul-betul posisinya di belakang imam. Ini menunjukkan kepada kemukjizatan doa Nabi SAW untuk pemuda ini hingga menjadikan dia seorang yang soleh. Kesan doa Nabi untuknya, kita pun kena doakan untuk anak-anak kita. Tuan-tuan, ini namanya hiwar. Ini namanya kita kena berbincang dengan anak, kena buka peluang untuk bertanya dan menjawab. Ini satu peluang dalam hidup supaya kita amalkan prinsip berkasih sayang dan dekatkan anak-anak dengan Allah. Maka kena ada peluang untuk soal jawab. Kalau tanya soalan yang abah tak boleh jawab, nanti abah cek kat mana. Abah tanya kepada orang lebih alim, orang mufti ke, abah tanya kepada qadhi ke, abah tanya kepada pensyarah ke, abah pun tak tahu benda nak jawab soalan yang kau tanya ni. Soalan ni memang, engkau ni memanglah budak bijak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Lagi yang seterusnya, yang keempat, kata para ulama dalam kajian mereka, bagaimana nak bangunkan rasa tidak putus harap daripada Allah SWT ini, menjauhi sifat putus asa daripada rahmat Allah ni. Hendaklah kita ni melatih anak-anak kita ni supaya memiliki at-tansyi'a ala quwwatil iradah, wal iradah ya nuzu an-nafs ila syai'in ma al-hukmu fihi an tariq al-aql bi annahu yanbaghi an yuf'al aw la yuf'al. Kita bangunkan dari anak-anak kita ni satu sifat namanya berprinsip. Latih anak-anak kita jadi orang berprinsip. Apa kau pegang pun abah tak kisah, asalkan ia halal. Apa kau nak kerja pun abah tak kisah, asalkan ia perkara yang dibenarkan oleh syarak. Kalau ia tak dibenarkan oleh syarak, maka abah tak berkenan. Kau nak jadi tukang muzik, pemuzik, memanglah muzik ni ada khilaf ulama padanya, tapi abah tak kenal. Nak kau nanti menyanyi depan orang ramai semua, kebanyakan orang datang tu bukannya orang nak jadi baik, orang lain, tak sesuai. Kau ambil lah bidang lain. Maka tuan-tuan, ini antara perkara yang kita kena bangunkan di anak-anak, supaya anak-anak ini menyedari, mengetahui bahawa mereka mempunyai Tuhan, mereka mempunyai tempat pergantungan. Mereka adalah orang yang mulia yang dilahirkan oleh Allah SWT di muka bumi dengan tanggungjawab. Bukan perkara ini berlaku dengan kebetulan. Tuan-tuan hati dan dikasihkan, tengok satu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, dalam sirah, menceritakan tentang seorang sahabat. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Satu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabat, di kalangan mereka merupakan asyah ni masyayikh, sahabat-sahabat yang senior. Dan ada seorang dekat dengan Nabi ni, seorang budak. Maka Nabi pun utiya bi syarabin wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun, faqala lil ghulam ata'zanu li an u'tiya haula, faqala ghulam la wallah la uthir bi nasibi minka ahadan fatallahu fi yadihi. Dalam hadis ini menceritakan bahawa satu hari Nabi SAW bersama dengan orang muda ni, budak ni, dengan orang tua. Maka Nabi ketika minum satu bekas, para sahabat mengambil keberkatan daripada bekas minum Nabi SAW itu. Maka Nabi berkata kepada anak ini, sama Abdullah bin Abbas ataupun Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ini sahabat-sahabat yang muda, orang-orang muda, budak-budak, orang muda tuan-tuan, belasan tahun. Maka Nabi berkata kepadanya, ni ada gelas, aku nak minum air ni, susu ni, aku minum, nanti aku bagi kat orang tua ni. Maka budak itu berkata kepada Rasulullah, tak Rasulullah, bagi saya dululah. Nak menunjukkan kita dalam bab-bab kebaikan ni naklah berlumba-lumba. Jangan bagi orang lain mendahului kita. Itu sebab dalam satu kaedah letakkan syarak, al-isar fi amril qurabi makruh. Mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang merupakan amal saleh itu hukumnya makruh. Contohnya bagaimana? Contohnya kita hadir ke masjid untuk sembahyang. Kita berada di saf yang pertama, datang awal. Tiba-tiba bila imam dah naik ke mihrab untuk mengimamkan salat, qamat pun dikumandangkan, kita pun melihat ada seorang tokoh belakang kita berserban, berjubah, orang alim lah, orang salih. Kita pun ke belakang, bagi dia duduk kat tempat kita. Kita dah datang awal, dah duduk saf pertama. Ini hukumnya makruh, tuan-tuan. Memberi orang lain duduk di tempat kita, sedangkan kita yang pertama datang, kita yang mendapat keutamaan itu. Saf pertama ni, kalau semua orang tahu kelebihannya, tentu mereka akan mengundi untuk mendapatkan kemuliaan itu. Law ya'lamu nas ma fi suhufil ula min khairin summa la yajiduna illa yastahimu lastahamu.
Kata Nabi SAW, kalaulah manusia tahu tentang keutamaan berada di saf pertama dan mereka tidak ada pilihan kecuali mengundi, maka mereka akan mengundi untuk dapat tempat yang utama itu. Maka kita dah berada di saf yang awal. Orang lain datang lambat, tak payahlah kita pergi bagi dia saf itu, buat apa? Tempat itu, tak perlu. Ni dalam kisah sahabat menunjukkan bagaimana budak kecil ni dididik dengan prinsip. Dia melihat, dia yang patut didahulukan kerana dia paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasul kata aku nak bagi pada orang tua ni. Tak Rasul, bagi saya dulu. Tengok prinsip. Ya, satu semangat daya juang yang tinggi yang perlu ada pada anak-anak kita. Kerana ia berkaitan dengan ayat jangan kita merasa lemah diri ni tadi. Ayat ni turun berikutan dengan tewasnya umat Islam di perang Uhud. Maka sifat rasa sedih, rasa sesal, rasa rendah diri mula menyerang sebahagian daripada mereka, maka Allah turunkan ayat itu supaya mereka tidak putus harap daripada rahmat Allah SWT. Lagi tuan-tuan yang boleh kasihan, dalam pendekatan para ulama seperti kata Dr. Munah Abdul Qadir Alhamd, yang kita kena latih anak-anak kita, tansyi'ah tawkidiyah lidzat, fa inna min ahdafi tansyi'atil usariyah as-sa'i li tawkid az-zat innal abna min khilal tashji'ihim al-i'tiqad bi ahmiyati tahqiq az-zat wa tawkidiha ورفع مستوى التدين والوعي الديني وإشباع الاحتياجات مختلفة كالحاجة إلى الأمن والاحترام والتقدير والمحبة واللعب والتعبير وتحمل مسؤولية الأقوال والأعمال والدفاع عنها والتدرب على تقبل وحب الذات بمواصفاتها الواقعية. Ini satu perkara lagi dalam pendekatan yang perlu kita bangun kepada anak-anak, kerana kita nak mahirkan anak-anak sebagai imam, pemimpin. Kita tak mau mereka ni jadi pengikut, kita nak mereka ni jadi orang yang mempunyai kepimpinan, leadership tuan-tuan. Sebab itu kata Imam Qurtubi, kalau kita perhatikan struktur ayat doa orang beriman pada hujung surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, anugerahkan untuk kami pasangan kami, zuriat kami penyejuk mata memandang, jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Makna imam itu bukan berarti imam dalam salat semata-mata, itu satu. Tapi imam yang berarti mampu ke depan, di mana saja mampu menguruskan orang. Kalau ada orang kematian, dia mampu uruskan. Kalau negeri ada orang ada masalah, dia boleh uruskan. Kalau kat airport ada masalah, dia boleh selesaikan. Orang seperti ini mempunyai kemampuan, capacity, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi inilah yang disebut dalam pendekatan pendidikan yang sangat penting untuk kita galakkan anak-anak ni, bagi mereka peluang, bagi mereka tunjuk ajar, bagi mereka untuk ekspreskan diri mereka, bagi mereka untuk menunjukkan, menjayakan satu misi yang diberi kepada mereka, beri kepada mereka ni amanah yang tertentu, daripada benda yang kecil macam sedia baju sampailah kepada mewakili kita dalam urusan-urusan penting, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pernah satu hari Nabi SAW bersama para sahabat duduk sembang-sembang, Nabi bergurau dengan para sahabat, beri pada mereka ni teka-teki. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari bahawa Nabi SAW telah bertanya kepada para sahabat, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathal muslim hadithuni ma hi. قال فوقع الناس في شجر البادية وقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. Dalam satu peristiwa Nabi bersoal jawab dengan para sahabat, Nabi buat satu teka-teki, bertanya kepada mereka, tahu tak kamu ada sebatang pokok daunnya tak pernah jatuh? Maka para sahabat pun mulalah meneka, yang tu kata yang ni, yang lain mengatakan pokok lain. Akhirnya seorang pun tak jawab. Abdullah bin Umar yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar ada dalam majlis itu. Ayahnya pun ada, ayahnya pun tak boleh jawab. Tuan-tuan boleh kasihan. Maka dia nak jawab, dia fikir ni mesti pokok kurma Nabi maksudkan, tapi dia tak mampu nak jawab kerana dia melihat kehebatan yang ada kat situ, kehebatan Rasulullah, kehebatan Abu Bakar, ayahnya sendiri, maka dia ni malu nak jawab. Bila pulang ke rumah, akhirnya Nabi memberitahu pokok yang daunnya tak pernah gugur adalah pokok kurma. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Gurau Nabi kita SAW. Maka akhirnya bila pulang ke rumah, Abdullah bin Umar berkata pada ayahnya, wahai ayah, sebenarnya masa Rasul tanya saya tahu ayah. Ayahnya tanya, asal kau tak jawab nak? Mesranya Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan puteranya Abdullah.
Abdullah yang salih ni, yang hebat ni, berkata kepada ayahnya, wahai ayah, saya tahu tapi saya tak jawab. Kenapa kau tak jawab nak? Kalau kau jawab tentulah ia gembira nak. Jadi kat sini tuan-tuan, dalam pendidikan kita pada anak-anak, mestilah beri pada mereka ni satu keyakinan diri, beri mereka peluang. Kalau salah, betulkan. Kalau mereka tak buat salah, mereka tak belajar tuan-tuan ni mula sekalian. Maka peranan kita sebagai ibu ayah adalah betulkan, supaya di hujungnya kita nak anak-anak kita ni belajar satu value, satu kualiti yang penting dalam hidup, bahawa mereka ni merupakan hamba Allah SWT. Mereka bukan seperti orang kafirin yang tidak ada Tuhan, yang kehidupan mereka hanya untuk nafsu, untuk dipenuhi, dikejar. Dan ini mempunyai kaitan dengan ayat-ayat yang lalu. Apabila kita perhatikan, masih lagi berkaitan erat dengan perintah bersiap sedia yang diajar dalam penutup ayat kedua yang lalu, iaitu ayat yang telah kita bincangkan sebelum ni. Bila wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fatakun ta'ifatun minhum ma'ak. Ini cerita tentang salatul khauf. Saya janji nak bagi pada tuan-tuan, videonya belum bagi-bagi lagi. Nanti minta tolong pada tim Telaga Biru ke, tim Ustaz Faiz di Zazan Travel ke, tolong masukkan video ni. Saya terlupa tuan-tuan. Sepanjang hari ni macam-macam urusan pula. Tunggu pula pengumuman PKP lagi lah, serabut hati tuan-tuan Allah Akbar. Maka kalau kita perhatikan, bila Allah menceritakan tentang perintah melaksanakan salat dalam keadaan gawat, berhati-hati, bersedia untuk menghadapi musuh, boleh menjadikan sebahagian orang, apatah lagi orang yang cedera, supaya memperturutkan keinginan nafsu untuk terlalu berhati-hati hingga menghindari musuh. Mereka menjadi takut yang amat sangat bila tewas, bila kalah. Maka ayat ini menanamkan semangat juang, mintakan mereka bahawa salatlah jangan kamu berhati lemah, jangan kamu takut, jangan kamu lemah semangat, jangan kamu buat patah semangat. Walaupun si kafir itu persenjataannya lebih hebat. Zaman Rasulullah berpegang tentera muslimin dibandingkan tentera kafirin. Sentiasa tentera kafirin lebih ramai, lebih canggih peralatan perangnya, persenjataannya. Tapi Allah mengingatkan mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak dalam pertempuran berlaku dalam sejarah kemanusiaan, golongan yang kecil menewaskan golongan yang besar, golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Kerana banyak dan sedikit itu very subjektif. Bila datang pertolongan Allah, inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah mengkehendaki kun, maka jadilah ia. Jadi maka jadilah. Jadi dan satu keadaannya adalah kamu cedera, kamu kesakitan, tapi sungguhnya mereka juga mengalami kesakitan seperti yang kamu rasakan. Tapi janganlah kesakitan menjadikan kamu terhalang untuk terus berjuang. Kerana kamu masih ada Tuhan, mereka tak ada Tuhan. Kamu masih ada Allah, mereka tak ada apa-apa. Mereka itu syahwat yang menjadi Tuhan mereka sebenarnya. Jadi mereka berjuang untuk memenuhi ambition mereka, syahwat mereka, dorong syaitan, bukannya untuk mencari rida Allah seperti kamu sekalian. Jadi sebagai ulama mengemukakan bahawa ini turun setelah terjadi kegagalan yang dialami oleh kaum muslimin dalam perangan Uhud. Maka Nabi mengajak mereka untuk segera mengejar orang-orang musyrik, supaya menunjukkan kepada musyrikin dari sudut moralnya umat Islam masih kuat lagi. Mereka masih punya keyakinan diri, mereka masih lagi menunjukkan kesatuan hati mereka, kekuatan mereka masih lagi teguh, walaupun mereka tewas pada penilaian orang-orang musyrikin Quraisy pada masa itu. Jadi ayat ini turun berikutan dengan arahan Nabi kepada kaum muslimin untuk mengejar kaum kafirin. Satu daripadanya untuk menunjukkan semangat mereka masih lagi kukuh dan tidak luntur. Dan sebelum itu mereka telah mengada-ngadakan khabar angin bahawa Nabi SAW telah pun terbunuh. Kini Nabi mengutuskan tentera untuk mengejar mereka, mengatakan Nabi tidak dibunuh. Dan di samping itu untuk mengelakkan sebarang bentuk kecelakaan menimpa orang Islam, memandangkan kaum musyrikin berpesta mengalami kemenangan dalam perang Uhud, bimbang jika mereka kembali semula untuk menghentam orang Islam, maka tujuan tentera Islam diutuskan untuk tracking mereka itu adalah bertujuan mengelakkan perkara-perkara seperti itu dari berlaku. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, dulu kita pernah belajar satu doa yang Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam, dan doa ni boleh tuan-tuan pilih, tuan-tuan rujuk dalam kitab tajuk Azkarul Azkar ni. Satu doa agar kita ni orang Islam jangan tergelincir. Apakah doa yang Nabi anjurkan itu tuan-tuan? Iaitu dalam doa yang ke-198, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ni kita baca tuan-tuan, doa ni kita baca setiap pagi.
Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduhu wa abduka wa rasuluk. Doa ni kita baca bagi menunjukkan keimanan, menyuburkan keimanan agar tampil dalam hati, hadir dalam hati kita balik semula keyakinan bahawa Allah Ta'ala yang menentukan segala baik buruk pada pelayan kita, semuanya ada yang terbaik yang Allah mengetahui untuk kita sebenarnya. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Maksudnya tuan, sungguhnya aku berada pada waktu pagi ataupun malam menjadikan engkau sebagai saksi, juga para malaikat pemikul arasy-Mu, para malaikatmu, semua makhluk-Mu, bahawa engkau lah tempat aku menyerah diri, wahai Tuhan. Walaupun aku banyak kelecehan, aku banyak kelemahan, aku banyak kekurangan, tapi aku tetap kembali pada Engkau, ya Allah. Aku banyak kesilapan aku buat, betul ya Allah, tapi Engkau tetap Tuhan aku, Kau tempat aku gantung. Tak ada, Engkau tak ke mana ya Allah, ya Tuhanku, tak bolehlah aku tanpa-Mu, wahai Tuhan. Ini adalah merupakan satu monolog kita dengan Allah, tuan ya. Dan tiada Tuhan melainkan Kau, dan sebenarnya bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan hamba-Mu dan juga utusan-Mu. Kita baca sekurang-kurangnya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali waktu petang, ya, ataupun 4 kali seperti setengah riwayat. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita kefahaman daripada apa yang dibincangkan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kemanisan iman, Allah beri kepada kita keyakinan, keteguhan. Walaupun puak kafirin melakukan apa sahaja kerja pada hari ini, tuan-tuan, dengan serangan melalui internetnya, serangan melalui Facebooknya, cerita-cerita tentang cerita-cerita boleh melemahkan kesatuan umat Islam, maka naklah kita sedar kita ada Allah SWT. Walaupun puak kafirin pada hari ini merasakan mereka punya harta, mereka punya ratusan tanah, menceroboh tanah pun masih tak dapat ambil tindakan apa-apa. Banyaknya wang mereka. Kononnya kalau mereka keluarkan duit daripada negara ni akan menyebabkan negara ni runtuh ekonomi. Tuan-tuan, ni merupakan kata-kata dusta, tuan-tuan, kata-kata palsu. Kita punya Allah SWT. Jadi bangunkan semangat ni balik semula. Usah rasa kecundang, tewas dan lemah. Kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya ukhuwah. Kita punya kesatuan hati. Jadi setakat ini saja untuk renungan kita pada malam ini. Allah memberkati kita. Allah beri pada kita kemanisan iman, kesungguhan dalam beramal, sibukkan diri kita melakukan ketaatan hingga tiada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharaki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين جعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan jangan lupa pesanan dari penaja. Mari sama dapatkan birkah batu sauda untuk kita gunakan dalam musim yang penuh dengan ujian, cabaran untuk kita pada hari ini. Ya, kapsul ini boleh kita gunakan 2 biji pagi, 2 biji petang ataupun 1 biji pagi, 1 biji petang. Dan ada bukti-bukti menunjukkan yang menggunakannya mengalami resdung baik, yang kurang susu untuk diberi pada anak tambah, alhamdulillah. Yang sakit lutut Allah beri padanya sihat, syukur, alhamdulillah. Merupakan perubatan Nabi kita SAW. Kami produce dalam bentuk yang mudah untuk digunakan, kapsul-kapsul. Dan jangan lupa bagi tuan-tuan yang belum lagi mengetahui, kami membekalkan kurma ajwa. Dibekalkan. Tuan-tuan boleh beli 250 gram, 500 gram, 1 kilogram.
Dan siapa beli 1 kilogram akan dapat hadiah sebuah buku Kaedah Makanan Nabi daripada hadis-hadis Sahih Bukhari. Tolong war-warkan, beli dan hadiahkanlah kepada orang kita sayang. Mudah-mudahan padanya ada satu anjuran untuk mengamalkan sunnah Nabi kita SAW. Setakat ini saja dulu. Jangan lupa share video ni, beritahu pada teman-teman kita. Moga menjadi satu jariah untuk kita berjalan memahami kalam Tuhan. Sekian, sekali lagi kenang daku dalam doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.